Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah bertemu kita sekali lagi pada kursus pelaksanaan ibadah haji yang tertangguh pada minggu lepas. Baiklah, kita akan meneruskan uh, tentang dam tertib dan juga takdir. Baiklah, tertib bermaksud melakukan satu dam yang ditetapkan, tidak boleh dipilih atau diganti, dan jika tidak mampu, lakukan dam berikutnya yang juga ditetapkan. Takdir pula bermaksud kadar dam yang telah ditetapkan oleh syarak. Berikut merupakan contoh pelaksanaan dam tertib. Seseorang yang tidak berihram di miqat hendaklah melaksanakan dam, iaitu menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu, hendaklah berpuasa selama 10 hari, dan jika tidak mampu disebabkan tua, hendaklah dikeluarkan satu cupak tiap-tiap satu hari sehingga cukup 10 cupak. Berikut merupakan sebab-sebab mengapa dikenakan dam tertib dan takdir. Antaranya ialah luput wukuf di Arafah, tidak melakukan melontar jamrah, tidak mabit di Mina, tidak berniat ihram di miqat, tidak melaksanakan tawaf wada' dan juga melanggar nazar semasa mengerjakan haji. Seterusnya, dam takhir dan takdir. Takhir bermaksud seseorang itu boleh memilih antara jenis-jenis dam yang diwajibkan untuk dilakukan olehnya. Takdir pula kadar dam yang ditetapkan oleh syarak. Seseorang yang memakai pakaian yang dilarang dalam ihram atau memotong kuku, maka dam yang dikenakan ialah menyembelih kibas, kambing atau 1/7 unta di tanah haram. Jika tidak mampu, hendaklah dia bersedekah kepada 6 fakir miskin sebanyak 2 cupak makanan tiap seorang. Jika tidak mampu, berpuasalah sebanyak 3 hari. Sebab-sebab dikenakan dam takhir dan takdir: cabut 3 helai rambut, memotong kuku, menutup kepala atau muka, memakai pakaian yang bersarung atau bercantum, melakukan persetubuhan selepas selesai tahallul awal tetapi belum selesai tahallul tsani, dan juga memakai wangian pada badan, pakaian atau menyapu ke dalam hidung. Dam yang ketiga, dam tertib dan ta'dil. Tertib melakukan dam yang ditetapkan, tidak boleh dipilih atau diganti, dan jika tidak mampu, lakukan dam berikutnya yang ditetapkan. Ta'dil pula dam yang sama bandingannya, iaitu menukar kepada membayar dam dengan cara berpuasa jika tidak mampu mengeluarkan makanan. Sebab-sebab yang dikenakan adalah melakukan persetubuhan sebelum tahallul awal dan juga berlaku ihsar. Berikut adalah dam bagi kesalahan melakukan persetubuhan sebelum tahallul awal. Yang pertama, jika dam pertama ialah menyembelih seekor unta. Sekiranya tidak mampu, maka hendaklah menyembelih seekor lembu. Jika tidak mampu juga, menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak mampu, hendaklah membeli makanan kepada fakir miskin di tanah haram mengikut nilai harga seekor unta. Dan sekiranya tidak mampu juga, hendaklah berpuasa sejumlah hari mengikut nilai cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor unta, iaitu 1 cupak 1 hari. Berikut adalah takrif ihsar, iaitu tertahan ataupun ditahan daripada memasuki Mekah untuk melaksanakan haji atau umrah sedangkan ia sudah berniat ihram. Sebab-sebab berlakunya ihsar adalah: yang pertama, terhalang atau terkepung dalam perjalanan atau ketakutan dari musuh atau berpenyakit. Kedua, wanita yang haid dan tidak dapat melaksanakan tawaf, haji atau umrah kerana terpaksa pulang ke tanah air. Dan yang ketiga, pesakit yang mempunyai penyakit kronik yang terpaksa pulang ke tanah air untuk mendapatkan rawatan. Dam bagi kesalahan ihsar: yang pertama, hendaklah keluar dari Mekah melebihi 2 marhalah ataupun di tanah air ketika pulang nanti.
Kedua, menyembelih seekor kambing, kibas dan bercukur atau bergunting. Jika tidak mampu, hendaklah memberi makanan kepada fakir miskin di tempat ihsar mengikut nilai harga seekor kambing, dan jika tidak mampu juga, hendaklah berpuasa sejumlah hari mengikut nilai cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor kambing, sebanyak 1 cupak 1 hari. Dan yang terakhir, bercukur atau bergunting dengan niat tahallul. Dam seterusnya, dam takhir dan ta'dil. Takhir, dam yang boleh dipilih antara dam-dam yang ditetapkan, dan ta'dil, dam yang sama bandingannya, menukar kepada membayar dam dengan cara berpuasa jika tidak mampu mengeluarkan makanan. Sebab-sebab dikenakan dam takhir dan ta'dil adalah yang pertama, memburu binatang buruan yang halal dimakan di Mekah semasa ataupun tidak ketika berihram. Yang kedua, memotong, menebang atau mencabut tumbuhan di Mekah. Dam yang dikenakan adalah yang pertama, menyembelih binatang mengikut bandingan binatang yang diburu ataupun pokok yang ditebang, atau memberi makanan kepada fakir miskin di tanah haram mengikut nilai harga binatang yang diburu ataupun nilai pokok yang ditebang, atau berpuasa sejumlah hari mengikut nilai cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai harga binatang yang diburu ataupun pokok yang ditebang. Yalah. Akhir sekali, hikmah pelaksanaan dam. Yang pertama, supaya jemaah haji dapat melakukan ibadah haji dengan teratur. Yang kedua, supaya jemaah bersungguh-sungguh menumpukan perhatian semasa melakukan ibadah haji. Yang ketiga, untuk berbentuk seseorang menjadi seorang yang berdisiplin semasa menunaikan ibadah haji. Dan yang terakhir, seseorang yang telah melakukan kesalahan hendaklah bertanggungjawab di atas perbuatannya. Sekian saja daripada saya. Alhamdulillah, para jemaah semua sudah mendengar kursus haji dengan bersama dengan Mutawif di Adam Jaya itu. So sekarang para jemaah semua selangkah lagi untuk berangkat ke Mekah, dan saya serahkan kepada Mutawif Afiq untuk memimpin para jemaah sekalian. Okey, sekarang semua jemaah boleh naik atas kapal terbang. Okey, pengumuman kapal terbang kejap. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Qatar Airlines MD90 dengan tujuan Mekah Al-Mukarramah. Atas nama Qatar Airlines, Kapten Usman dan seluruh pesawat yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini dan terima kasih atas pilihan anda untuk terbang bersama Qatar Airlines. Okey, selesai pengumuman atas kapal terbang. Seterusnya, okey, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita sudah berada di atas kapal terbang. Sekarang saya ingin mengingatkan semula amalan-amalan sunat ihram. Sekarang kita belajar niat dan ihram. Okey, amalan-amalan sunat ihram sebelum terdapat 3, iaitu sebelum niat ihram, semasa niat ihram dan juga selepas niat ihram. Okey, sebelum niat ihram disunatkan untuk mengerat kuku, merapikan rambut, misai dan janggut, mandi sunat ihram, mengambil wuduk, memakai wangi-wangian pada badan untuk lelaki saja untuk tujuan kesegaran, dan memakai minyak ataupun penggaya rambut. Dan yang ketujuh, memakai kain ihram yang putih, bersih dan suci dan menutup aurat bagi lelaki dan perempuan. Yang ke-8, mendirikan solat sunat ihram ataupun solat musafir. Semasa niat ihram, kita disunatkan untuk menghadap ke arah kiblat, berada dalam keadaan berwuduk. Dan selepas niat ihram, kita disunatkan untuk bertalbiah, berdoa dan berzikir. Okey, saya juga ingin mengingatkan yang
sebentar saja lagi kita akan berhenti sebentar di Qatar untuk jemaah haji mandi sunat ihram, memakai pakaian ihram ataupun yang ingin melakukan amal-amal sunat yang lain yang macam belum sempat dilakukan. Okey, nanti jemaah haji bolehlah pakai ihram seperti yang diajar semasa kursus haji pada minggu yang lalu, okey. Kalau ada yang lupa bagi tahu je, nanti saya akan tunjuk lagi sekali. Okey, sekarang kita dah sampai di airport Qatar. So semua jemaah haji boleh turun dan boleh mandi, boleh buat apa-apa yang perlu dan yang nak buat. Okey, seterusnya saya nak minta perhatian kepada semua jemaah haji, nanti diminta untuk berkumpul di platform 2 ya, sebab nanti saya nak pastikan semua jemaah cukup dulu sebelum kita naik. Okey. Okey, lepas dah naik kapal terbang nak pergi Jeddah, nak turun dekat Jeddah pula, 30 minit sebelum sampai di Jeddah, kita akan niat di miqat, iaitu di dekat mana teh? Sekejap. Miqat zaman ni iaitu di boleh tak bawa dekat tempat miqat tu, nak tengok sekejap. Cornul Manazil. Di Cornul Manazil. Sebelum sekejap. Nak terangkan. So bila sekarang kita dah sampai di Cornul Manazil, jadi kita akan niat ihram haji. Okey, sebelum tu saya nak terangkan apa itu ihram. Ihram ialah permulaan bagi ibadat haji, pintu masuk ke ibadahnya, kewajipan dan rukun-rukunnya. Okey, miqat ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji. Okey, miqat zamani menurut jumhur ulama bermula 1 Syawal sehingga sebelum terbit fajar. Sebelum masuk waktu subuh 10 Zulhijjah. Okey, miqat makani ni apa pula? Miqat makani ni ialah batas tempat untuk memulai ihram, iaitu niat haji. Miqat makani ada 6, tapi yang biasa bagi jemaah haji ialah Cornul Manazil, menaiki kapal terbang dan Yalamlam, menaiki kapal laut. So kita sebab kita daripada KLIA, daripada Malaysia, so kita akan niat di Cornul Manazil. Okey, slide seterusnya. Okey, terima kasih. Okey, seperti yang anda dapat lihat, ni adalah tempat-tempat yang kita kena niat, tempat miqat. Iaitu kalau daripada daripada Malaysia, kita kena niat di Cornul Manazil. Kalau daripada Juffah tu, orang yang daripada Syam niat di Juffah, Syam, Mesir atau Tunisia. Kalau yang Zatul Irqin ni daripada Iraq. Dan kalau daripada kawasan Mekah, dia niat di kawasan tempat-tempat di Mekah tu. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Okey, selepas dah niat, sekarang saya akan ajar macam mana nak niat. Sebab kita dah sampai di Cornul Manazil kan. Okey. Iaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihillahi ta'ala. Iaitu maksudnya sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, slide seterusnya. Okey, start daripada kita niat ihram ni dekat miqat. Dia bermulalah kita tak boleh buat perkara-perkara yang dilarang ketika kita ihram. Iaitu yang pertama, memakai pakaian yang berjahit bagi lelaki. Yang kedua, menutup muka dan tapak tangan bagi perempuan. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku. Yang kelima, memakai minyak rambut di kepala atau janggut. Yang keenam, bernikah atau menikahkan orang lain. Yang ketujuh, melakukan perkara-perkara yang merupakan permulaan pada persetubuhan ataupun yang seumpama dengannya. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Yang ke-8 bersetubuh sebelum tahallul awal. Yang ke-9 mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan di tanah haram. Yang ke-10 berburu binatang buruan di darat. Yang ke-11 memotong kuku. Dan yang ke-12 bersetubuh selepas tahallul awal. Okey, slide seterusnya.
So sekarang saya akan menerangkan sedikit mengenai ihram haji. Okey, kaifiat ihram haji. Ihram iaitu niat memasuki ibadah haji atau umrah ataupun kedua-dua sekali bersama dengan pekerjaan dan adab yang menyempurnakannya. Okey, seterusnya. Okey, sebelum memulakan macam yang tadi, mandi, pakai minyak wangi, dan kita boleh memakai perjalanan jahit tidak boleh memakai pakaian berjahit. Sorry, typo. Wanita hanya diwajibkan menzahirkan muka dan tapak tangan. Lepas tu solat sunat ihram 2 rakaat. Okay, seterusnya. Lepas tu semasa memulakan perjalanan, maksudnya selepas kita dah ihram, dalam keadaan ihram tu, lepas kita dah niat tu, kita disunatkan talbiyah. Iaitu lafaz talbiyah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Lepas tu seterusnya. Seterusnya sekarang kita dah sampai di Jeddah. So inilah airport Jeddah kan. So semua para jemaah bolehlah turun dan naik bas untuk check in di hotel. Lepas tu nanti waktu seperti yang saya ajar pada kursus yang lalu, nanti kalau waktu kita masuk Kota Mekah tu, kita disunatkan baca doa memasuki Kota Mekah. Itu saya tak perlu terangkan dah lah. Okay, seterusnya saya rasa yang itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada mutawif seterusnya. Okay, terima kasih diucapkan kepada Mutawif Afif. Sekarang kita akan menunaikan rukun haji yang seterusnya, iaitu wukuf di Arafah. Bersama saya Mutawif Amar, saya akan bersama tuan-tuan dan puan-puan semua untuk sama-sama kita menunaikan wukuf di Arafah. Okay, sebelum kita melakukan ibadat tersebut, terlebih dahulu marilah kita sama-sama ingat kembali apa yang telah kita belajar dalam kelas tentang takrif dia. Takrif wukuf adalah berada di Arafah walaupun seketika dalam sebarang keadaan seperti duduk, berbaring atau tidur bermula dari gelincir matahari, iaitu masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah sehingga seketika sebelum terbit fajar, iaitu masuk waktu subuh 10 Zulhijjah. Dan dalil bagi wajibnya wukuf di Arafah ini adalah seperti mana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, Al-Hajju Arafah, faman adraka lailat Arafatun qabla tulu'il fajri min lailati Juma'in faqad tamma hajjuhu. Maksudnya adalah haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka barang siapa yang mengetahui wukuf di Arafah pada malam Arafah hingga menjelang terbitnya fajar dari mana berkumpulnya para jemaah, maka sungguh hajinya telah sempurna. Kita pergi kepada syarat-syarat sah wukuf. Syarat-syarat sah wukuf mengandungi 3 perkara. Yang pertama adalah telah berihram dengan niat haji. Yang kedua, tidak gila, pengsan, mabuk dan hilang akal ketika wukuf. Dan yang ketiga ialah berada di Arafah walaupun seketika dalam waktu wukuf. Waktu wukuf bermula daripada segelincir matahari, iaitu masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah, sampai perakhiran dia adalah sehingga seketika sebelum terbit fajar, iaitu sebelum masuk waktu subuh 10 Zulhijjah. Baik. Tata cara pelaksanaan wukuf, selepas kita sampai di padang Arafah, kita akan melakukan solat zuhur dengan asar secara jamak. Dan selepas selesai kita tunaikan solat, kita akan melakukan perkara yang wajiblah dalam wukuf di Arafah, iaitu seperti yang syarat sah tadi,
berhenti seketika. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan boleh mencari ruang untuk duduk ataupun duduk berhenti seketika. Lepas tu tuan-tuan boleh melakukan amalan-amalan sunat yang saya masukkan di sini, seperti berdoa, berselawat, beristighfar dan berzikir. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan juga boleh membaca Al-Quran serta tidak disunatkan untuk berpuasa. Dan juga boleh memperbanyakkan membaca zikir la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sahaja untuk rukun wukuf di Arafah. Saya serahkan kepada mutawif yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nassan Ikhwan. InsyaAllah saya mutawif yang akan memimpin anda semua, memimpin jemaah-jemaah sekalian untuk amalan ibadah kita yang seterusnya, iaitu mabit di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah. Okay. So apa itu malam di Muzdalifah kan? So mengakhiri tempoh wukuf yang anda telah lakukan malam tadi sampai subuh tadi, jemaah haji akan berangkat ke Muzdalifah yang bertolak 8 km di antara Arafah dan Mina. Mereka perlu sama ada berada sepanjang malam 10 Zulhijjah hingga ke pagi atau berada seketika selepas tengah malam. So malam ni kita boleh berada sampai esok pagi ataupun sampai tengah malam nanti. Okay. Di Muzdalifah lah. So apa yang boleh kita lakukan di Muzdalifah ni? Okay, antara amalan sunat dia ialah yang pertama mengutip batu untuk lautan jamrah. Okay, untuk pengetahuan jemaah semua, esok insyaAllah kita akan melakukan Jamratul Kubra. So disunatkan untuk anda kutip 7 batu 7 batu dan pastikan anak batu. Jangan yang besar-besar pula. Okay, sembahyang subuh di Muzdalifah, maksudnya kita berada sepanjang malam lah di Muzdalifah untuk kita solat subuh. So sunat lah. Yang ketiga, membaca Al-Quran macam biasa, dan yang terakhir adalah berzikir, dan ada beberapa lagi lah. Okay. So tengok kat sini memang macam inilah keadaan di Muzdalifah, memang ramai. So saya harap anda semua atau jemaah sekalian dapat tempat yang selesa dan boleh melakukan amalan-amalan sunat yang telah saya katakan tadi. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semalam kita telah melakukan mabit di Muzdalifah. Okay, so sekarang pada hari ini kita nak lakukan amalan ibadah kita yang iaitu melontar jamrah kubra. So apa itu melontar jamrah kubra? Okay, melontar 7 biji anak batu di Jamratul Kubra. Okay, yang saya telah cakap semalam, saya sunatkan untuk kita mengutip anak batu dekat Muzdalifah. So kita nak lontar lah pada hari ni. Ialah amalan yang pertama dilaksanakan oleh jemaah haji pada 10 Zulhijjah di Mina. So bila amalan pertama ni melontar Jamratul Kubra ni, maksudnya merupakan tahiyat ataupun penghormatan bagi Mina. Kita baru jejakkan kaki ke Mina kan. Okay, seterusnya. So tengok kat sini gambar rajah ni, gambar ni. Tengok ada Torong Muasim, Jamratul Suqra, Wusta dan Jamratul Kubra, supaya nanti tak sesat lah. Tahu mana Jamrah Kubra kan. Okay, jarak di antara Jamrah Suqra ke Jamrah Wusta ialah 200 meter. Manakala jarak antara Jamrah Wusta ke Jamratul Kubra ialah 247 meter. So jangan sesat lah. Okay, next. Okay, melontar Jamrah Kubra ni pasti ada syarat-syarat dia. So kalau kita kena ikutlah syarat-syarat dia. Yang pertama, melontar satu persatu. Jangan lontar 5 sekaligus, jangan lontar 2 sekaligus. Pastikan 7 kali masuk waktu melontar. Waktu melontar Jamratul Kubra ni panjang, tapi afdal bagi kita untuk melakukan masuk waktu duha sehingga tergelincir matahari pada hari ini lah, iaitu 10 Zulhijjah. Itu waktu yang afdal. Yakin batu masuk jamrah.
kita tengok gambar tadi, pastikan masuklah jamrah tu. Melontar dengan anak batu dan jenisnya. Jangan melontar benda lain. Jangan lontar benda lain, ataupun jangan lontar batu-batu yang besar. Pastikan anak batu kecil. Okey. Tujuan tidak terpesong, pastikan untuk melontar jamrah menggunakan tangan, jangan guna kaki pula. Okey. Cukup 7 kali, saya cakap tadi. Lepas tu dengan gaya lontaran tangan tu, pastikan dengan gaya lontaran. Okey, seterusnya. Antara amalan-amalan sunat yang digalakkan dibuat semasa melakukan lontaran Jamratul Kubra ialah yang pertama tadi kita bertabiah kan. So bila kita melakukan Jamratul Kubra ni disunatkan untuk kita berhenti bertabiah dan digantikan dengan takbir. Okey. Yang kedua, bertakbir setiap kali melontar. So 7 kali tu, sekali lontar tu takbir lah. Yang ketiga, melontar dengan menggunakan tangan kanan. Boleh tangan kiri, tapi kita bukan setiap tahun pergi haji kan. So kita lakukanlah sunat. Okey. Yang sunat kita buat. Bagi lelaki disunatkan mengangkat tangan dengan tinggi. Okey. Manakala bagi wanita tak perlu pun. Tak disunatkan untuk mengangkat tangan tinggi. Okey. Sekian, itu saja daripada saya. So saya akan serahkan kepada mutawif yang seterusnya untuk melakukan amal ibadah kita yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para jemaah sekalian. Terima kasih ucap kepada Brother Mutawif Nasran. InsyaAllah bersama saya, Mutawif Arif, kita akan teruskan dengan ibadah kita yang seterusnya, iaitu bercukur ataupun bergunting. Okeylah, baiklah. Sebelum tu, suka saya ingatkan tentang apa yang dimaksudkan dengan bercukur atau bergunting ni. Ia dimaksudkan dengan menanggalkan atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya. Okey, antara syarat sah bergunting adalah masuk waktu, iaitu bermula pada malam 10 Zulhijjah dan tak ada waktu luput, rambut di kepala dan tidak kurang 3 helai rambut. Okey. Antara perkara yang boleh dititik beratkanlah semasa bercukur atau bergunting ni ialah para jemaah sekalian boleh bercukur ataupun bergunting sama ada rambut sendiri ataupun rambut orang lain. Maknanya kalau ada orang nak cukur ataupun bergunting rambut orang lain pun boleh, tetapi lebih afdal mencukur ataupun bergunting rambut sendiri terlebih dahulu. Dan jemaah sekalian boleh melakukan ibadah bergunting ni di mana-mana tempat yang difikirkan bersesuaian. Dan bagi jemaah yang jemaah haji lelaki yang botak licin, sunat melalukan sahaja mata pisau ataupun gunting di atas kepala. Alright. Bila dah bergunting ni, para jemaah sekalian sudah pun dikira sudah bertahallul awal. Okey. Harapnya jemaah masih ingatlah apa itu tahallul. Okey. Tapi saya terangkan, tahallul untuk haji dibahagi kepada 2, tahallul awal dan juga tahallul tsani. Alright. Tahallul awal terhasil apabila jemaah perkara apa itu, iaitu melontar di Jamrah Kubra 10 Zulhijjah, tawaf rukun dan haji, dan juga bercukur dan bergunting. Manakala tahallul tsani, maknanya selepas ini, terhasil apabila jemaah haji menyelesaikan semua amalan ni lah, amalan melontar jamrah, tawaf rukun dan bercukur. Okey. Bila jemaah semua dah bertahallul awal, bergunting tadi kan, so jemaah haji telah boleh melakukanlah perkara-perkara yang dilarang semasa ihram, kecuali 3 perkara, iaitu nikah dan perkara yang berkaitan, mukadimah hubungan kelamin, yakni persetubuhan ataupun bersetubuh itu sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada Mutawif yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Mutawif Arif Karim. Sebelum saya teruskan, boleh dengar suara saya tak? Boleh. Okey, jelas Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum jemaah haji sekalian. Sebelum saya teruskan, boleh saya dengar tak sama ada jemaah haji masih bersemangat untuk teruskan kita punya haji pada hari ini? Boleh saya dengar suara, semangat ataupun tidak? Semangat. Gitu, okey.
Seorang saya Semangat. semangat. Okey, baiklah, terima kasih. Baiklah, sebentar tadi kita dah selesai dah bersama dengan Mutawif Nasrain dan juga Mutawif Arif tentang Jamrah Kubra dan juga Tahallul. Bersama dengan saya Mutawif Safan pada hari ini, saya akan terangkan agenda kita bermalam ataupun bermabit di Mina ini. Baiklah, seterusnya okey, mungkin ada di antara kalian yang terlupa apa yang dimaksudkan bermabit di Mina ini. Tak apa, saya akan jelaskan kembali. Bermabit di Mina ini ialah berada di bumi Mina pada malam hari Tasyrik iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah dalam tempoh lebih separuh waktu malam. Seterusnya, kita akan bermalam di sini lebih separuh malam kerana ia merupakan pendapat yang lebih sahih dan juga muktamad. Jika pendapat yang lemah ialah memadai berada di Mina ketika masuk waktu subuh, iaitu ketika azan subuh dilaungkan. Jadi afdal untuk kita mengikut pendapat yang lebih muktamad dan juga sahih. Sepanjang tuan-puan jemaah haji sekalian berada di sini, anda disunatkan untuk melakukan ibadah sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, melakukan sembelihan korban dan ibadah-ibadah suci yang lain. Untuk pengetahuan jemaah haji sekalian, anda boleh bermabit di Mina pada malam ini dan juga esok, yakni 11 dan 12 Zulhijjah untuk jemaah yang ingin melakukan nafar awal ataupun 11, 12, 13 Zulhijjah yang ingin melakukan nafar sani. Seterusnya, baiklah, nafal ini ialah apabila tuan-puan jemaah haji sekalian keluar meninggalkan Mina dengan niat tidak akan kembali ke Mina lagi. Sekiranya tuan-puan jemaah haji memilih nafar awal, anda perlu meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah tanpa mabit dan melontar jamrah bagi 13 Zulhijjah dengan syarat-syarat tertentu. Bermaksud anda akan melontar 3 hari termasuklah 10 Zulhijjah seperti sebentar tadi jamrah kubrah yang anda lakukan dan bermalam 2 hari sahaja di Mina. Antara syarat-syarat nafar awal ialah yang pertama, telah sempurna bermalam di Mina pada 11 dan 12 Zulhijjah, telah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga jamrah bagi 11 dan 12 Zulhijjah, ketiga berkasat di dalam hati untuk melaksanakan nafar awal sebelum keluar dari Mina dan kasat nafarnya itu perlu disegerakan dengan keluarnya, dan yang keempat meninggalkan Mina sebelum maghrib pada 12 Zulhijjah, dan yang kelima tidak berazam untuk kembali ke Mina. Seterusnya, manakala sekiranya tuan-puan memilih untuk melakukan nafar sani, anda akan menyelesaikan amalan-amalan wajib di Mina pada 11, 12, 13 Zulhijjah dan melontar ketiga-tiga jamrah pada hari Tasyrik. Bermaksud anda akan melontar 4 hari termasuklah 10 Zulhijjah iaitu jamrah kubra yang anda lakukan sebentar tadi dan bermalam di Mina selama 3 hari. Jumlah kerikil atau batu untuk melontar ke jamrah bagi jemaah yang melakukan nafar awal ialah 49 batu, malahan jemaah yang melakukan nafar sani sebanyak 70 batu yang perlu dilontar. Baiklah, selesai untuk penerangan agenda kita bermalam di Mina ini. Baiklah, dan juga nafar sebentar tadi. Sebelum anda semua berehat, esok kita akan melalui seterusnya, sebelum anda semua berehat, esok kita akan melalui Terowong Muassim untuk anda berjalan ke jamrah, di mana jarak Mina ke jamrah ini hanya 3.5 km sehala dan anda akan berulang alik untuk melontar jamrah. Seandainya anda mempunyai sebarang masalah, boleh sahaja untuk memohon pertolongan dan juga panduan daripada para mutawif yang sedia ada pada hari ini. Ini sahaja daripada saya, Mutawif Safwan. Maka saya ucapkan selamat malam dan selamat beribadah buat semua. Keesokan harinya saya mempersilakan mutawif seterusnya untuk menerangkan agenda kita jamrah. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita akan teruskan kepada ibadah melontar di ketiga-tiga jamrah. Melontar di ketiga jamrah ini dia bermaksud kita melontar 7 anak batu di 3 jamrah iaitu jamrah sughra, jamrah wusta dan jamrah kubra pada 11,
12 dan 13 Zulhijjah, iaitu pada hari Tasyrik lah. Dan untuk tempat untuk kita mengutip anak batu ini, paling afdal adalah di Mina ataupun seterusnya di Makkah ataupun di Muzdalifah. Dan untuk tarikh kita melontar di ketiga-tiga jamrah ini, dia ada dua bahagian. Pertama sekali, nafar awal, iaitu kita melontar pada 11 dan 12 Zulhijjah. Yang kedua adalah nafar tsani, maknanya kita melontar pada hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Seterusnya. Okey, seterusnya kita waktu melontar jamrah, iaitu pada 11 Zulhijjah. Waktu afdal untuk melontar adalah pada selepas gelincirnya matahari pada 11 Zulhijjah, iaitu masuknya waktu zuhur pada hari tersebut hingga terbenamnya matahari, iaitu masuk waktu maghrib. Dan untuk waktu yang diharuskan ialah selepas terbit fajar 11 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Dan waktu melontar pada 12 Zulhijjah ialah waktu afdal ialah pada selepas gelincirnya matahari pada 12 Zulhijjah, iaitu masuknya waktu zuhur hingga terbenam matahari, iaitu masuknya waktu maghrib. Dan untuk waktu yang diharuskan pula iaitu pada selepas terbitnya fajar 12 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Dan waktu melontar pada 13 Zulhijjah ialah waktu afdal ialah selepas gelincirnya matahari 13 Zulhijjah, yang bermaksud masuknya waktu zuhur hingga terbenam matahari, iaitu masuknya waktu maghrib pada hari tersebut. Dan untuk waktu yang diharuskan pula iaitu selepas terbit fajar 13 Zulhijjah hingga terbenamnya matahari pada 13 Zulhijjah. Okey, seterusnya syarat-syarat melontar. Okey, syarat-syarat melontar jamrah ini dia ada 9 syarat untuk melontar. Okey, pertama sekali masuknya waktu melontar dan tertib jamrah. Maksudnya sini seperti saya beritahu tadi, waktu melontar dan tertib jamrah. Tertib jamrah ni bermaksud kita melontar mengikut tertib jamrah, iaitu jamrah sughra yang pertama, kedua jamrah wusta, okey, maafkan saya. Okey, sorry, dengar ke? Dengar ke? Dengar. Okey. Okey, untuk kejap. Okey, untuk syarat kedua iaitu kita melontar dengan batu ataupun jenis-jenisnya. Yang ketiga, kita hendaklah melontar di jamrah ni dengan tangan. Maknanya kita tak boleh nak menggunakan selain tangan kita lah untuk melontar. Dan keempat, kita melontar dengan gaya lontaran. Dan syarat kelima iaitu kita melontar satu persatu anak batu itu, maknanya kita tak boleh nak lontar dua sekaligus ataupun tiga untuk cepatkan proses lontaran ni lah. Kita wajib untuk melontar satu persatu anak batu ini. Okey, dan syarat yang keenam ialah kita yakin batu itu masuk ke dalam jamrah. Yakin batu lontaran itu masuk ke dalam jamrah. Dan ketujuh, tujuan kita melontar ini tidak terpesong selain melontar. Maknanya kita tak boleh nak melontar ni dengan macam nak ada niat nak sakitkan orang ke. Selain itu tak boleh lah, sebab niat kita hanya untuk melontar.
Dan ke-8, syarat dia adalah kita cukup 7 anak batu dengan yakin. Dan yang akhir sekali yang ke-9, dilarang untuk melontar untuk orang lain kecuali setelah kita melontar untuk diri sendiri. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada amalan sunat ketika melontar. Okey, yang pertama sekali kita disunatkan untuk bertakbir setiap kali kita melontar. Yang kedua, kita disunatkan untuk melontar dengan tangan kanan, dan bagi lelaki pula kita disunatkan untuk mengangkat tangan itu dengan lebih tinggilah. Dan syarat dan amalan sunat yang ketiga, anak batu ini yang dilontar ini hanya sebesar kacang kuda. Dan keempat, kita melontar dalam keadaan menghadap kiblat. Syarat dan sunat ke-5, kita melontar secara mualah, iaitu berturutan. Kita perlu berturutan melontar itu sampailah habis 7 anak batu. Dan yang terakhir sekali, kita melontar dengan batu yang tidak bernajis. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada wakil untuk melontar. Okey, untuk mewakili seorang ketika melontar ni kita perlu memenuhi syarat jugalah. Okey, dan pertama sekali kita boleh minta diwakilkan setelah mendapat pengesahan guru agama dan pegawai perubatan. Yang kedua, orang yang mewakilkan tidak boleh melontar untuk orang lain melainkan setelah dia melontar untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, hendaklah berniat sewaktu melontar untuk orang yang diwakilkannya. Keempat, mendapat keizinan daripada orang yang mewakilkannya melalui akad wakalah sebelum atau selepas waktu melontar. Akad wakalah ni maknanya macam akad untuk memberi wakil lah. Dan yang kelima, sah mewakilkan kepada kanak-kanak yang mayyiz ataupun orang yang tidak mengerjakan haji. Yang keenam, jika orang yang diwakilkan itu sembuh sebelum tamat waktu melontar, dia tidak perlu lagi untuk ulang semula. Maknanya dia tidak perlu untuk melontar semula. Dan akhir sekali, wakil melontar boleh menggunakan 2 cara ketika melaksanakan lontaran untuk orang yang diwakilkan itu. Okey, next. Terdapat 2 cara untuk kita mewakili orang ketika melontar lah. Okey, cara pertama, kita menghabiskan lontaran itu untuk diri sendiri dahulu, maknanya kita melontar di jamrah sughra, seterusnya di jamrah wusta, dan ketiga di jamrah kubra, dan kita pergi balik ke jamrah sughra untuk melontar kepada orang yang diwakilkan. Untuk orang yang diwakilkan, kita melontar di jamrah sughra dan jamrah wusta, dan akhir sekali kita pergi ke jamrah kubra. Itu untuk cara pertama. Dan cara kedua, kita melontar untuk diri sendiri di jamrah sughra, dan selepas itu kita terus melontar untuk orang yang diwakilkan di jamrah sughra, dan kita beralih kepada jamrah wusta dan kita melontar untuk diri sendiri dan untuk orang yang diwakilkan, dan seterusnya kita pergi ke jamrah kubra untuk melontar untuk diri sendiri dan kita terus melontar untuk orang yang diwakilkan. Kalau macam beza cara pertama dan kedua ni, cara pertama ni dia macam menghabiskan dulu di ketiga-tiga jamrah, barulah kita melontar untuk orang yang diwakilkan. Tetapi kalau cara kedua ni, kita terus melontar untuk diri kita dan orang lain itu teruslah, maknanya kita habiskan terus. Maknanya kita tak perlu nak ulang pergi ke jamrah sughra balik lah. Macam tu. Okey, seterusnya. Ni adalah macam nak beri gambaran lah. Yang pertama, kita perlu melontar di jamrah sughra, kedua di jamratul wusta, dan ketiga adalah di jamratul kubra. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan mutawif yang lain lah. Okey.
Okay, sorry. Dia macam freeze kejap kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni apa lah benda tadi? Okay. Alhamdulillah. Okay, harap semua baik-baik saja para jemaah sekalian. Kita kekal semangat. Okay, insyaAllah sekarang kita akan melakukan, sebelum kita melakukan ibadah haji seterusnya, iaitu tawaf. So, next slide Ahmad. So, kita tahu dulu apa itu tawaf haji atau tawaf ibadah tu. Okay, maksudnya adalah para jemaah sekalian hendaklah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali, 7 pusingan, bermula dari sudut Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Okay, apa itu syarat-syaratnya? Okay, next. Okay, syarat-syaratnya adalah syarat sah lah. Kalau korang tak buat ni, maknanya tak salah tawaf korang tu. Okay, syarat pertamanya adalah para jemaah semua haruslah menutup aurat seperti mana dalam gambar tu, dan suci daripada hadas besar dan hadas kecil, dan badan pakaian yang kita gunakan hendaklah, dan tempat tawaf yang kita gunakan tu adalah hendaknya bersih daripada najis. Seterusnya, seperti apa yang saya katakan di takrif sebentar tadi, adalah kita kena mengelilingi Kaabah sebanyak 3 kali, dan kita bermula di sudut Hajarul Aswad dan kita berakhir pada sudut yang sama. Okey, so kalau para jemaah sekalian tentu ramai tak nampak dekat mana sudut Hajarul Aswad tu, jangan risau dekat sana nanti. Dia ada disediakan satu tiang lampu warna hijau, so macam bermula daripada situ je lah sudut tu. Kita teruskan. Okey. Syarat sah tawaf yang seterusnya adalah menjadikan Kaabah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Sebenarnya kita jangan, sebenarnya bahu belah kiri ni menghadap Kaabah macam tu. So kita jalan ke hadapan macam tu. Dan kita perlu cukup 7 pusingan dengan yakin. Seterusnya, okey, semasa tawaf juga hendaklah dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar binaan Kaabah seperti di Hijri Ismail dan juga Syazrawan. Seterusnya, okey, sebentar semasa kalian semua melakukan amalan sunat tawaf, disunatkan juga untuk kalian berjalan kaki, beritibar bagi tawaf yang diikuti oleh sa'i bagi lelaki saja. So mesti para jemaah sekalian bertanya-tanya kan apa itu itibar. So itibar tu kita memakai ihram dalam keadaan bahu kanan dinampakkan. Itu hanya untuk lelaki lah. Dan mengucup Hajarul Aswad pada permulaan tawaf. So seterusnya istilam Hajarul Aswad dan kemudian mengucup tapak tangan atau isyarat dengan tapak tangan ke arahnya sambil bertakbir, lalu mengucup tapak tangan tersebut pada setiap permulaan tawaf. Amalan sunat seterusnya istilam rukun yang mandi dan tidak mengucup rukun tersebut, dan melakukan ramal pada 3 pusingan pertama bagi tawaf yang diikuti dengan sa'i bagi lelaki sahaja. So apa itu ramal? Ramal bermaksud kita berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama, disunatkan untuk lelaki sahaja. Okey, amalan sunat seterusnya adalah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan secara muwalat. Muwalat itu bermaksud berturutan. Melakukan tawaf dengan bertawaduk dan khusyuk, dan mendirikan solat sunat tawaf 2 rakaat setelah selesai melakukan tawaf. Yang afdalnya di belakang makam Ibrahim. Sekiranya tidak berkemampuan, boleh dilaksanakan di dalam Hijri Ismail atau mana-mana tempat di dalam Masjidil Haram. Dan semasa kalian semua tawaf, disunatkan juga untuk berdoa, berzikir dan juga membaca Quran. Peringatan untuk para jemaah sekalian ketika tawaf boleh dilakukan dengan menaiki usungan atau kereta sorong. Segala syarat kalau kalian menaiki usungan atau kereta sorong, segala syarat sah tawaf hendaklah dijaga. Janganlah kita abaikan syarat sah tawaf tu. Okey, saya kira itu saja. Sebenarnya ada video tapi kita sebabkan kita kesuntukan masa, tak apa. Kita terus ke rukun seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jemaah sekalian. Harapnya para jemaah masih bersemangat untuk kita meneruskan ibadah haji kita. Ada yang dah ingatkan panggil ayah mitik kat kampung, harapnya masih bersemangat lah ya. Okey, untuk ibadah seterusnya kita akan teruskan dengan ibadah sa'i. Sebelum tu, apa yang dimaksudkan dengan sa'i? Okey, sa'i adalah berjalan ulang-alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Okey.
Antara syarat-syarat syarat-syarat sa'i, syarat-syarat sah sa'i ialah next slide. Next slide, okay. Alright, antara syarat sah sa'i ialah pertama dilakukan sama ada selepas mengerjakan tawaf qudum untuk haji ifrad dan qiran dan tawaf haji dan ataupun tawaf umrah. Okay. Yang kedua bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang ketiga cukup 7 kali pusingan ataupun 7 kali berulang-alik dengan yakin. Maknanya kalau yang tak yakin tu mungkin boleh kena ulang lagi sekali lah. Dan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dikira sekali dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira sekali. Okay. Yang keempat, hendaklah sampai ke penghujung tempat Safa di kaki Bukit Marwah dan di kaki Bukit Safa pada setiap pusingan. Yang kelima, hendaklah melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan ataupun kita panggil tempat sa'i ialah sebagai mas'a. Okay. Yang keenam ialah mengekalkan niat sa'i. Okay. Seterusnya, okey, macam saya katakan kiraan sa'i tadi ada 7 pusingan. Bermula daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah dikira 1 dan patah balik semula daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira 1. Dan untuk jemaah yang berkerusi roda jangan bimbang, ada laluan yang disediakan untuk jemaah yang uzur. Alright. Seterusnya antara peringatan lah ataupun sedikit peringatan untuk jemaah ketika melakukan ibadah sa'i ini. Kawasan tempat laluan untuk pengguna kerusi roda membuat pusingan patah balik daripada Bukit Safa dan Bukit Marwah dikira sampai ke kaki bukit tersebut lah. Tak semestinya kita panjat ke kaki bukit lah untuk jemaah yang berkerusi roda. Dan tak ada niat itikaf ataupun solat tahiyatul masjid di kawasan sa'i sebab kawasan sa'i ni bukan kawasan masjid lah. Kita panggil sebagai mas'a. Dan yang ketiga, tak ada ibadat sa'i sunat. Maknanya lepas dah cukup 7 nak tambah lagi 7. Maknanya tak ada lah. Cukuplah 7 pusingan tersebut. Alright. Seterusnya, semasa mengerjakan ibadah sa'i, jemaah sekalian disunatkan untuk berada dalam keadaan berwuduk. Tak berwuduk pun tak apa, tapi disunatkan. Kedua, dilaksanakan sejurus selepas mengerjakan tawaf. Masuk ke tempat sa'i melalui pintu Safa ataupun dikenali sebagai Babus Safa. Yang keempat, menghadap ke arah kiblat sambil bertakbir, bertahlil dan berdoa. Yang kelima, secara mualatlah berturut-turut, iaitu berturut-turut sebanyak 7 pusingan tersebut. Yang keenam, melakukan ramal iaitu berlari-lari anak apabila sampai di kawasan yang bertanda lampu hijau tadilah. Yang ketujuh, berjalan kaki. Yang ke-8, berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, mengelakkan kesesakan di tempat sa'i. Maknanya kalau sebaiknya elak pun dapat pahala, maknanya amal sunat. Okay. Saya rasa sekadar itu saja untuk saya. Okey. Saya alang-alang ni saya teruskanlah dengan tertib pada kebanyakan rukun. Apa yang dimaksudkan tertib maknanya ibadah haji tuan-puan mengikut susunan lah. Rukun-rukunnya mengikut tertib. Next slide. Dan tertib ini merupakan rukun haji yang ke-6. Dan rukun haji hendaklah dikerjakan dengan tertib pada kebanyakan rukun. Macam kalian dapat tengok dalam slide, untuk haji tematung ada susunan dia lah. Tertib pada kebanyakan rukun dia. Untuk haji tematung ada 2. Next. Untuk haji ifrad dan qiran pun ada susunan dia. Maknanya kalau jemaah boleh memilih lah untuk lakukan haji untuk melakukan rukun yang mana terlebih dahulu. Okey. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada Mutawif Aidil untuk gerakan haji yang pergerakan jemaah yang seterusnya. Terima kasih. Okey, terima kasih Mutawif Arif. So sekarang sebelum kalian semua balik, para jemaah sekalian semua balik, kita ni kan kita dari Malaysia kan. Malaysia ke Indonesia ke kan. So kita perlu lakukan tawaf wadak. Tawaf wadak ni adalah tawaf selamat tinggal yang wajib dilakukan bagi mereka yang hendak meninggalkan Mekah lebih daripada 2 marhalah. So jadi hukum tawaf wadak ni hukum tawaf wadak ni adalah wajib bagi orang yang bermusafir meninggalkan Mekah pada jarak yang mengharuskan mengkasarkan solat, iaitu dengan kadar 2 marhalah.
Dan hukum wajib juga kepada orang yang meninggalkan Mekah dan akan bermukim di luar tanah haram selama 4 hari walaupun jaraknya kurang daripada 2 marhalah. Okey, bawah. So, golongan-golongan ataupun individu-individu yang dikecualikan daripada melakukan tawaf wada ini adalah apabila dikecualikan mereka tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Jadi golongan tersebutnya adalah perempuan yang haid, nifas atau mustadah di dalam tempoh haid dan orang yang berpenyakit salisul baul. So, penyakit salisul baul tu apa? Itu adalah kencing yang tidak lawas. Okey. Orang yang luka, darah atau nanahnya yang mengalir dan boleh menajiskan masjid. Contohnya balik hotel ke apa kan, lepas tu tangan tiba-tiba terluka kan, tak tahu dari mana boleh terluka, so ada darah, nanah lah, tiba kan nanah. So tak boleh lah untuk lakukan tawaf wada ni sebab dia akan mengotorkan kawasan tu nanti. So orang yang dikecualikan juga adalah orang yang dipaksa meninggalkan tawaf dan orang yang takut orang zalim menzaliminya. Contohnya dia nak turun tawaf wada ni tapi dia takut orang akan zaliminya. Itu pun dikecualikan daripada melakukan tawaf wada ni. Dan orang yang takut ditinggalkan rakan seperjalanan. Contohnya apa tu? Kalau rakan-rakan dia dah pergi pagi tadi. Flight nak balik Malaysia ni pukul 7 malam. So pagi, pukul 8 pagi tu kawan-kawan dia dah pergi. Lepas tu tiba-tiba dia bangun lambat ke apa ke kan. So tiba-tiba pukul 4 macam tu baru nak pergi. So dia takut dia ditinggalkan oleh rakan seperjalanannya, maka mereka ni dikecualikan daripada melakukan tawaf wada. Seterusnya, orang yang takut keselamatan dirinya, kehormatan dan harta bendanya terancam. Dan yang last sekali, orang yang dikecualikan dalam melakukan tawaf wada ni adalah orang yang tidak mempunyai air dan debu tanah untuk bersuci. Saya kira itu sahaja. So sekarang para jemaah semua boleh balik Malaysia lah. So terima kasih sebab pilih Adam Travel and Tours yang sangat hebat. Alhamdulillah. Terima kasih, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. طيب في سؤال من المجموعة؟ إذا ليس هناك أي أسئلة أشكركم شكرا جزيلا أيها الإخوة على هذا العرض المتميز. بارك الله فيكم. طيب نريد أن نواصل في الفقه المنهجي. وصلنا إلى صلاة الجمعة الحمد لله. وصلنا إلى صلاة الجمعة. Ada yang part-part terlepas tu nanti antum tengok baliklah kan sebab ana dah bentang dah itu. أظن هذا كذلك ناقشنا فيه. Siapa yang ikut kelas dengan Ana itu yang masuk pagi Jumaat lepas? Jumaat dah cover ke? Dah kan? Kita dah baca pasal Jumaat kan? Nanti Ana share link video. طيب ثم ندخل في الذي بعده. Nanti antum tengok video-video tu. Kalau antum tak tengok memang takut tak faham dalam periksa dan sebagainya. أين يا شيخ أين يا شيخ آداب عام إكثار من الصلاة. طيب أظن صلاة النفل نحن ندخل فيه الصلاة النوافل الذي فيه جماعة. هذا ليس مقرر علينا. ففيه نوافل هي يسن فيه الجماعة وفيه نوافل ليس فيه لا يسن فيه الجماعة. ومثله
الصلاة المؤكدة أو السنن التي تؤدى بعد أو قبل صلاة الفرض ومؤكد وغير مؤكد، ولكن هذا ليس مقرر علينا. نريد أن نذهب إلى الذي بعده وهو ما يتعلق ب أظن صلاة التراويح أو إلى هذا الموضوع تقريبا. وين يا شيخ؟ لا إله إلا الله. أيوة. طيب نأخذ، نعم، صلاة العيدين يعني عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الأضحى. أولا يقول الشيخ: العيد مشتق من العود. العود أي يعود، فهمت؟ العود أي يعود، kembali، ماشي. وذلك إما لتكرره كل عام أو لعود السرور بعوده أو لكثرة عوائد الله فيه على العباد. Maksudnya banyak Allah Ta'ala bagi pahala kepada hamba-hamba. Awaid yang Allah Ta'ala balas kepada hamba-hambanya. فهذه مشتق من يعني كلمة العيد مشتق من هذه المعاني. زمن مشروعيتها والدليل عليها: شرعت صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى في السنة الثانية للهجرة، وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة. هذا أول صلاة العيدين التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في مشروعيتها قول الله تعالى، يعني الدليل، نحن قلنا الأصل يعني هذا دليل، ماشي. الدليل في مشروعيتها هي قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه: فصل لربك وانحر. هذا طبعا عيد الأضحى، وانحر هذا نحراني سبليه، وانحر يعني سبليه. فصل لربك أي صلي أولا صلاة العيد، ثم انحر، ثم اذبح الغنم والإبل وما إلى ذلك. وكذلك حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ماشي. ثم ينصرف فيكون مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. هذا خطبة كان selepas salat kan. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. يعني SAW kalau dia nak nak bagi sesuatu, nak bagi hantar satu tentera ke, nak bagi hantar kumpulan ke, baginda akan bagi tahulah, yaqta'a ba'than, ni pergi kat sekian contohnya. Qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi thumma yansarif, pada solat Jumaat itulah, pada solat hari raya itu. Qata'a ba'than ay yafrudu jama'ah minan nas liyab'athahum ila al-jihad. ماشي. طيب، حكم صلاة العيد هي سنة مؤكدة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتركها منذ شرعت حتى توفاه الله عز وجل، وواظب عليها أصحابه رضوان الله عليهم من بعده. واظب ni maksudnya sentiasa melakukan tanpa meninggalkan lah kan. وتشرع جماعة disyariatkan secara berjemaah. ماشي. يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق: وتصح فرادا. هل يصح صلاة العيدين فرادا؟ Kan hari itu isu masa Covid kan, tak boleh solat raya semua, macam sedih tak. Padahal solat jemaah tak pergi pun. Tapi bila solat raya, padahal solat jemaah tu fardu, yang solat fardu lah. Solat haid ni solat sunat.
لكن شوف يعني اختل الموازين هؤلاء يعني المسلمين، اختل الموازين، هذه سنة يقدمونه على هذا الواجب. Semua macam Allah tak boleh solat Jumaat, semua marah apa semua tulis kat Facebook lah apa benda lah Twitter semua. فمقابل ذلك هل يجوز صلاتها فرادى؟ نعم يجوز وتصح فرادى. Diharuskan untuk solat dan sah jika disolatkan secara individu-individu, secara individually fil bait atau kata. Wa yukhatabu biha kullu mukallafin. Siapa yang boleh pergi solat Jumaat ni? Siapa yang diarahkan, siapa yang disunatkan baginya. Wa yukhatabu biha. Ini istilah-istilah ni kenapa anda terjemahkan supaya lepas ni antum baca kitab ni antum tahu nak baca macam mana. Boleh kan? Anda boleh je teranglah Arab semua tapi takut antum tak dapat dia punya term tu. Kenapa masuk wa yukhatabu biha kan? Macam ringkas dia punya istilah tu kan. Maksud dia yang dituntut untuk pergi solat akhir raya. Syuf, kita terjemahkan panjang kan terjemah tu. ويخاطب بها كل مكلف رجلا كان أو امرأة مقيما كان أو مسافرا حرا كان أو رقيقا إلا للمرأة المتزينة. شوف المرأة التي تلبس يعني كأنها عروسة macam pengantin hari raya tu, maka هذه مكروهة لها لأنه قد تثير الفتنة. Pakai Masya Allah dengan gaunnya dengan apa kan. Adalah ya juzum pakai pakaian salat lah kan. Wadalla ala dhalika wadalla ala adami wujubi al-wujubi. Macam mana yang kita tahu yang isu ni adalah sunat solat al-Aidain ini sunnah walaysa biwajib. Min aina? Liannu fi hadis kan dalam usul fiqh kalau kita tengok pada perbuatan Rasulullah, bila Rasulullah tak tinggal satu perkara, benda itu menunjukkan pada wajib, betul tak? Rasulullah tak tinggal langsung, Rasulullah buat. Tetapi hunaka ahadith ukhra yasrif hadha al-fi'l, menukarkan perbuatan Rasulullah SAW yang tak pernah tinggal itu ila sunnah. Ma hiya hadhihi al-adillah? Minha hadha al-hadith. Lisa'il an salatil mafruḍah الذي سأل ما هي الصلوات المفروضة قال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم وليلة. هذا هو المفروض. بل هو سأل هل علي غيرها؟ Ditanya lagi tambah ada lain lagi tak? قال لا إلا أن تطوع. يعني كل صلاة ما عدا صلاة 5 صلوات في اليوم والليلة يعتبر سنة. ماشي؟ يعتبر سنة. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركها وواظب عليها طول حياته فيعتبر سنة. فهمتم يا شباب؟ نعم. وكذلك هذا الدليل أيضا الثاني يدل على أن صلاة العيدين سنة. ماشي؟ ليس بواجب. طيب. نعم شوف كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد. هذا أم عطية الأنصارية رضي الله عنها. كنا نؤمر أي kami disuruh. نأمر kami menyuruh. فهمت؟ نؤمر هذا الفعل المبني للمجهول. kami disuruh أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة min khidriha. Sebab tabiat Arab perempuan yang bikir dia tak keluar rumah kan, sebab dia ialah situlah dia duduk dalam rumah lah. Orang perempuan yang bujang lah dipanggil al-bikri ni. Al-bikri ni istilah pada perempuan yang bujang yang belum pernah berkahwin. Mesti la takhruj illa yani fi haja wa kadha. Fahatta fi salat al-Eid nukhrij al-bikr min khidriha. Jadi apa ustazah ni balik kampung bila raya bolehlah keluar tu kan. Kadang-kadang dia segan, tak naklah orang lelaki ramai. Tak, memang ini arahan syarak. Sekiranya tidak ada keuzuran tertentu maka keluarlah kan. Hatta nukhrijul huyyad. Syuf. Laysa al-haid huna ma al-huyyad. Perempuan-perempuan yang haid. Aidan yakhrujna فيكون خلف الناس. يعني الناس يصلون كلهم رجال والنساء وهم في الخلف. فيكبرنا
يقولون معنا الله أكبر الله، هذا التكبير الذي في العيد. ويدعون بدعائهم لكن لا يصلون طبعا، tak solat sama-sama lah kan, tapi takbir ya, takbir sama-sama. Naam. طيب ثم ندخل الذي بعده. لا يسن لها آذان ولا إقامة. ما فيش آذان ولا إقامة، بل ينادي يقول الصلاة جامعة. Kan sesi orang buat itu kan. Selain daripada solat fardu tidak ada iqamah. Jadi ini solat, kalau solat sunat je tak kira lah solat sunat apa benda pun. As-salatu jami'ah hakadha tunadi. نعم. ولأنه فيه ورد حديث عن ابن عباس أن أرسل إلى الزبير من أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. وعند البخاري ومسلم نعم نفس الحديث يعني، وأحاديث كثيرة في هذا الموضوع. وقت صلاة العيد، متى يكون صلاة العيد؟ يبدأ وقتها بطلوع الشمس، ويستمر إلى زوالها. Jadi mula dengan terbit matahari sampailah matahari itu gelincir sedikit. Jadi kalau Zuhur tu pukul 1 suku, maka 1:05 tu boleh lagi solat hari raya. Boleh lagi solat hari raya. ويدل عليها على ذلك ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي. أن نصلي. واليوم jadi istilah يوم tu dalam bahasa Arab, كيف معنى اليوم؟ اليوم يبدأ بطلوع الفجر والوقت مشغول بصلاة الفجر قبل طلوع الشمس وبصلاة الظهر بعد زوالها. خلاص ينتهي هذا اليوم ataupun sepagi itu bila matahari dah terpancak ke atas dan tergelincir sedikit. وقتها المفضل، متى أفضل وقت لصلاة العيد؟ عند ارتفاع الشمس قدر رمح. Apabila matahari itu naik, kalau kita boleh ukur dengan satu anak panah. Standard anak panah lah kan, anak panah yang Arab punya style tu. Lebih kurang dalam 10 ke 15 minit selepas matahari terbit. Kalau waktu syuruk lah kan, kita tengok waktu syuruk sekarang ni lebih kurang dalam 7. Berapa waktu syuruk sekarang Arif? Tak tahu. Ayat mewujud apa ni dekat masjid kan dituliskan waktu syuruk tu kan, dia lebih kurang dalam kalau subuh sekarang 6 10 katakanlah kan. Jadi waktu syuruk lebih kurang 7 suku lah, 7 suku lebih kurang. 722 Ustaz. 722 waktu syuruk kan. Okey, jadi boleh solat hari raya tu 15 minit selepas tu. Sebab tu biasanya orang solat pukul 8 kan. Ataupun sekarang jaranglah 7.45 sebab macam awak sangat pula kan. Jadi biasanya pukul 8 pagi lah. Ikut waktu syuruk. Tapi waktu yang first dibenarkan tu, yang afdal tu adalah once masuknya waktu syuruk, yang mana waktu syuruk itu dikira selepas itu qadar rumhin. Masuk waktu syuruk tu, matahari terbit tu dah boleh solat dah. Dia dah boleh solat raya dah. Cuma afdal waktu yabda'u bi irtifa'i syams, matahari naik sikit dan naik tu lebih kurang dalam satu anak panah, lebih kurang dalam 15 minit lah, 15 minit ke 20 minit selepas syuruk. Jadi antum kira kalau 7.22 waktu afdalnya adalah lebih kurang 7.45 lebih kurang macam itulah, ataupun 7.40 kan, 7.45 macam itu. Itulah afdal waqt di salat al-Eid. وكيفيتها سهلة طبعا، نحن نصليها كل سنة. يبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الافتتاح ثم يكبر 7 تكبيرات. Rakaat pertama 7 takbirat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i
kita angkat tangan setiap takbir. Setengah mazhab lain dia tak angkat tangan, dia hanya ucap Allahu Akbar, macam itu saja. Tapi mazhab Syafi'i yaqulu huna yarfa'u 'inda kullin minha yadahu ila muhadhati katifaihi 'inda takbiratul ihram. يفصل بين كل اثنتين بقدر آية معتدلة أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ habis 7 kali يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعض الآيات وإذا انتهى ركعة الأولى من الركعة الأولى قام إلى الركعة الثانية بتكبيرات ب5 تكبيرات معذرة. إذا انتهى كذلك يقرأ الفاتحة ويقرأ كذلك السورة التي بعدها وينتهي يعني بالسلام. يعني الكيفية سهلة إن شاء الله وليس فيه وهذا وعلى هذا الإجماع، إجماع الأمة كلها على هذا الشيء. Pergilah kat mana-mana pun itulah solat cara dia. Cuma takbir Arab tu lain sikit lah daripada takbir kita. Takbir kita ni mendayu-dayu kan. Tapi Arab tu dia lebih keras sikit lah. Ini هذا لا في مشكلة. طيب أظن يعني توقف هنا ولا بأس. يعني بني خطبة ni يعني هو بعد يكون بعد الصلاة وكيفيتها كما هو في ركن ni sama macam rukun khutbah Jumaat. يعني سهل إن شاء الله. ماشي. فكما إذا رأيتم في فيديو الذي أرسلته في صلاة الجمعة إن شاء الله يعني ستفهمون الموضوع جيدا. وأين تقام في الفناء أو الصحراء. ليه مسجد pun boleh juga, cuma أفضل في الصحراء حتى الناس جميعا يشاركوا. Tempat yang lagi luas lagi bagus. Betul? Lihada Ustaz tahu masa Covid ni setiap kali lah anak macam tak puas hati sikit lah kan. Sebab sepatutnya solat Jumaat, solat hari raya ni kita buat kat luar. Buat kat padang kan ramai-ramai. Jadi susah juga sebenarnya Covid apa semua nak melebarkan sebab open air kan. Lakin ma na'rif yani limadha mutashaddidin jidda kena buat kat masjid. Yani madhhab Syafi'i amamakum. Buat kat kawasan yang lapang supaya ramai boleh datang. Tapi tak, dia nak buat juga kat masjid, tak benarkan buat dekat padang. Wallahi ma'arif limadha yani. Hatta hadha ma kana sunnah, yani kat negara kita ni macam tak jadi macam satu sunnah. Bahkan kalau tengok negara-negara Arab macam kat Mesir, memang dia solat kat padang. Dekat apa lagi anak pergi masa tu anak dekat Australia masa tu hari raya anak pergi Australia, dia solat kat padang. Jadi apa ni tak tahu kenapa kita macam pelik sikit kan. Yani la ba'as. Ijtihad ma'arif yani laysa muwaffaq yani. Naam. شوف إن كان المسجد متسع kalaulah masjid tu boleh luas semua boleh terlibat tak apalah. Tapi kalau tengok kan setiap kali raya kan macam kat kampung anak tu padat kot. Terlalu padat. Jadi padang besar tak guna pun. Jadi gunalah padang tu, angkat sound system apa semua sikit kan. Ya ni. طيب أظن إلى هنا ننتهي إن شاء الله. وباقي أشياء هنا ممكن تقرؤونه boleh antum baca je lah sebab dia takbir apa semua ni يعني ليس في أهمية كبيرة إن شاء الله. وصيغة التكبير آداب العيد ada adab hari raya antum baca lah kan boleh kan insya-Allah. Kita masuk insya-Allah pada zakat. Zakat ni ikhwan dan akhwat sekalian, ana akan baca sikit saja. Ana nak antum buat mind map. Ana dah bagi tahu dalam assessment tu ada kan, antum buat mind map. So ana nak antum bahagi je contoh macam ni zakat ni berapa nisab dia. Zakat apa ada berapa jenis zakat yang dikenakan. Zakat emas, zakat perak, zakat apa ni orang kata apa tijarah, zakat urud wathimar. Jadi bahagi zakat apa an'am. Jadi berapa an'am tu berapa jenis zakat dia berapa, kalau lembu berapa. Jadi antum buat mind map dalam grup masing-masing. So kita gunakan grup yang sama 4 grup tu. So antum buat mind map dan hantar je. Anda boleh share example yang
apa ni yang sebelum ni yang dia orang buat. Kalau antum nak tengok lah, tapi takut antum tiru pula, tak aci lah kan. Tapi tak apalah, untuk panduan antum yang dia orang buat tu macam mana mind map tu. Boleh Baik, jazakumullah khairan. Antum ada kelas, minta maaf Ana lewat sikit. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima Terima kasih. kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.